Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala, dan kita berada pada siri yang ke-155 dan kita nak sambung semula hadis-hadis berkenaan tentang puasa bermula daripada riwayat 2648. Ahlan-ahlan kepada semua yang bersama. Marilah sama-sama kita lihat hadis-hadis yang telah disusun oleh Imam Muslim rahimahullahu taala berkenaan tentang puasa. Kita masih lagi berada pada pecahan tajuk berkenaan puasa pada hari Ashura. Maka Imam Muslim telah kongsikan berkenaan tentang puasa Ashura telah dilakukan oleh orang Arab jahiliyah sebelum kedatangan Islam lagi. Kemudian Nabi SAW sebelum adanya puasa Ramadan, Nabi menggalakkan pada sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan apabila datangnya puasa Ramadan, Nabi sebut kepada para sahabat yang mereka ada pilihan. Jika ingin puasa, teruskan. Jika tidak mahu puasa, maka boleh tinggalkan puasa Ashura. Dan kemudian kita telah baca tentang Abdullah bin Umar yang mana beliau punya pandangan adalah makruh untuk berpuasa pada hari Ashura. Riwayat 2648. Yang ini berkenaan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Bakr hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Umarah an Abdurrahman bin Yazid qala, daripada Abdurrahman bin Yazid beliau berkata, dakhala al-Ash'ath, telah masuk Ash'ath bin Qais bertemu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa huwa yataghadda, dalam keadaan beliau sedang makan. Pada hari Ashura, Abdullah bin Mas'ud sedang makan. Faqala ya Aba Muhammad, maka Ash'as bertanya, wahai Abu Muhammad. Minta maaf, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Aba Muhammad, yang merupakan gelaran bagi Ash'as, udnu ilal ghada, mendekatlah supaya boleh makan. Maka berkata Ash'as, awalaysal yawma yawma Ashura, bukankah hari ini adalah hari Ashura 10 Muharram? Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, wa hal tadri ma yawmu Ashura? Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, adakah kamu tahu apakah itu hari Ashura? Maka berkata Ash'as, wa mahu, apakah hari Ashura? Abdullah bin Mas'ud menjawab, innama huwa yawmun kana Rasulullah SAW yasumuh. Ianya adalah hari di mana Nabi SAW berpuasa padanya qabla an yanzila syahru Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Falamma nazala syahru Ramadan, apabila telah turunnya hukum berpuasa pada bulan Ramadan, turika, maka ditinggalkan kewajipan puasa Ashura. Maka Abdullah bin Mas'ud nak terangkan bahawa puasa Ashura hanya ditekankan sebelum adanya Ramadan. Selepas adanya Ramadan, maka tidak lagi diwajibkan, tidak lagi ditekankan. Dan kadangkala pada sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar melakukan perbuatan ini, sebahagian para ulama menyebut adalah supaya masyarakat umum tidak menganggap sesuatu amalan sunat diletakkan pada tempat wajib. Oleh sebab itu kadangkala ada daripada sebahagian kita, apabila orang tak puasa pada hari Ashura ataupun pada hari Arafah, di mana ianya puasa sunat, walaupun digalakkan, namun bila ada orang yang tak puasa, kita pandang dia dengan sebelah mata. Kita pada waktu itu menganggap yang dia melakukan benda yang tak sepatutnya, makan ketika mana digalakkan puasa pada hari Ashura, hari Arafah. Maka sebab itu Abdullah bin Mas'ud
beliau sengaja tak berpuasa nak menerangkan kepada orang ramai bahawa tidaklah diwajibkan puasa. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Riwayat yang ke waqala Abu Quraib bin Tarakah 2649. Wa bi ilayhi qala hadatsana Zuhair bin Harb wa Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an al-Amash bi hadzal isnad wa qala falamma nazala Ramadan, maka apabila turunnya kewajipan puasa Ramadan, tarakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menekankan untuk berpuasa pada hari Ashura. 2650. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' wa Yahya bin Sa'id al-Qattan an Sufyan tahwil. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Hatim wal lafdh lahu qala hadatsana Yahya bin Sa'id qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Zubayd al-Yami an Umarah bin Umair an Qais bin Sakan an al-Ash'ath bin Qais, sesungguhnya Ash'ath bin Qais radhiyallahu rahimahullah dakhala ala Abdullah, telah masuk bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yauma Ashura, pada hari Ashura. Wa huwa ya'kul, dan Abdullah bin Mas'ud sedang makan. Faqala, maka bertanya Ash'as bin Qais, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Muhammad, yang merupakan kunyah bagi Ash'as, udnu, menghampirlah kamu. Fakul, lalu makan bersama. Berkata Ash'as, inni sa'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna nasumuh, kami pada awalnya kerap berpuasa pada hari Ashura. Ketika sebelum turunnya perintah Ramadan, maka Nabi galakkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Summa turika, kemudian ditinggalkan. Maksud ditinggalkan adalah bukan tak sunnah berpuasa. Maksud ditinggalkan adalah tidak lagi ditekankan untuk berpuasa pada hari Ashura sebagaimana pada awal Islam. 2651. Semua ini adalah hadis-hadis riwayat berkenaan tentang puasa Ashura. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Atim qala hadatsana Ishaq bin Mansur. Qala hadatsana Ishaq bin Mansur. قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم أن علقمة قال دخل الأشعث ابن قيس على ابن مسعود. Ash'ath bin Qais telah masuk bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa ya'kulu yawma Ashura, dalam keadaan Abdullah bin Mas'ud sedang makan pada hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Faqala ya Aba Abdurrahman, maka berkata Ash'as, wahai Abu Abdurrahman, iaitu kunyah kepada Abdullah bin Mas'ud, innal yawma yawma Ashura, sesungguhnya hari ini adalah hari Ashura. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, qad kana yusamu qabla an yanzila Ramadan, sungguh telah ditekankan berpuasa pada hari Ashura sebelum turunnya kewajipan Ramadan. Falamma nazala Ramadan, apabila diturunkan kewajipan Ramadan, turika, maka ditinggalkan. Fa in kunta muftira fat'am, maka kata Abdullah bin Mas'ud, jika kamu tak berpuasa, maka makanlah bersama. Maka hadis-hadis ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, mereka tidak berpuasa pada 10 Muharram, nak menerangkan bahawa puasa pada 10 Muharram tidaklah wajib, sebaliknya ianya adalah sunat. Maka tak perlu dipandang serong, dipandang sinis kepada orang yang tidak berpuasa, walaupun ianya adalah hari yang besar, adalah hari yang agung, hari yang sangat besar, banyak kelebihannya. Riwayat 2652. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Syaiban an Ash'as bin Abi Sya'tha an Ja'far bin Abi Thawr an Jabir bin Samurah, daripada sahabat Nabi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bisiyami yaumi Ashura, Nabi menyuruh kami untuk berpuasa pada hari Ashura. Ini di awal Islam. Wa yahussuna alaih, dan Nabi menggalakkan kami berpuasa padanya, iaitu pada hari Ashura. Wa yata'ahaduna indah, dan Nabi mengambil berat keadaan kami ketika pada hari Ashura. Nabi akan tanya, puasa ke tak hari Ashura? Ini di awal Islam. Berkata Jabir bin Samurah, falamma furida Ramadan, maka apabila difardukan kewajipan Ramadan, lam ya'murna, Nabi tidak lagi menyuruh kami, walam yanhana, namun Nabi tidak pula melarang kami daripada berpuasa padanya, walam yata'ahadna indah, dan Nabi tidak lagi mengambil berat keadaan kami ketika hari Ashura. Nabi tak adalah kata, puasa ke tak, puasa ke tak. Nabi tidak lagi. Bila turunnya kefarduan dan kewajipan Ramadan. 2653.
وبإليه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu khatiban telah menyampaikan khutbah di Madinah, yakni fi qadamatin qadimaha, iaitu dalam satu perjalanan yang beliau datang ke Madinah. Waktu ni beliau dah menjadi khalifah, beliau telah menjadi pemimpin. Khatabahum yawma Ashura, maka Muawiyah bin Abi Sufyan telah menyampaikan khutbah pada hari Ashura 10 Muharram. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan berkata dalam khutbahnya, aina ulama'ukum ya ahlal Madinah, di manakah para ulama kamu wahai penduduk Madinah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li hadzal yaum, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Ashura ini, hadza yaumu Ashura, Nabi bersabda ini adalah hari Ashura, walam yaktubillahu alaikum siyabah, dan Allah tidak pernah mewajibkan ke atas kamu berpuasa padanya. Hadis Muawiyah ini menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa Nabi Allah tidak pernah mewajibkan puasa Ashura walaupun di awal Islam. So dalam hadis ini Nabi sebut Allah tidak pernah mewajibkan puasa Ashura walaupun daripada awal Islam. Wa ana saim, namun kata wa ana saim, maka Nabi kata Muawiyah, wa ana saim, dan aku berpuasa. Minta maaf, Nabi SAW bersabda, namun aku berpuasa. Faman ahabba minkum an yasuma, sabda baginda, maka siapa yang suka di antara kamu untuk berpuasa, falyasum, maka berpuasalah. Waman ahabba minkum an yuftir, falyuftir, sabda Nabi, namun siapa di antara kamu yang suka untuk berbuka, maka berbukalah. Nak menunjukkan puasa hari Ashura tidak wajib, tidak fardu, ianya adalah sunnat. Siapa nak puasa, silakan. Siapa tak nak puasa, nak berbuka, maka silakan. Ianya adalah hari yang sunnah berpuasa, bukanlah wajib untuk berpuasa. Riwayat 2654 lebih kurang sama, lalu kita tak terjemahkan dia sanad dia dan juga matannya. Wa bi ilayhi qala hadatsani Abu Tahir qala hadatsana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Malik bin Anas an ibn Shihab fi hadzal isnad bimithli. Riwayat 2655. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an az-Zuhri bi hadzal isnad sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fi mithli hadzal yawm. Kata Muawiyah, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda pada hari Ashura, inni saim, sabda baginda, sesungguhnya aku berpuasa. Faman syaa an yasuma falyasum, barang siapa yang ingin untuk berpuasa maka hendaklah dia berpuasa. Walam yadhkur baqi hadis Malik wa Yunus. 2656. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushaim an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Madinah, fawajadal yahudu yasumun, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa yauma Ashura, pada hari Ashura. Maka hadis ini menyebut orang Yahudi berpuasa. Hadis-hadis sebelum ini menyebut orang Arab Quraisy mereka berpuasa. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang pertama, wal hasilu min majmu'il ahadith, ringkasan simpulan daripada hadis-hadis yang kita telah baca, anna yauma Ashura, bahawa sesungguhnya puasa pada hari Ashura telah dilakukan oleh orang Arab, oleh orang Quraisy Mekah daripada zaman jahiliyah. Begitu juga orang Yahudi turut berpuasa pada hari Ashura. Waja'al Islam, apabila Islam datang, maka Islam pun menggalakkan untuk berpuasa sebelum datangnya Ramadan. Apabila telah datangnya Ramadan, maka tidaklah begitu ditekankan berpuasa pada hari Ashura sebagaimana sebelum datangnya Ramadan. Maka Nabi datang ke Madinah, Nabi nampak orang Yahudi berpuasa hari Ashura. Fasu'ilu an zalika, maka mereka telah ditanya kenapa mereka berpuasa pada hari Ashura. Faqalu, maka mereka berkata, hadzal yaumul ladzi, inilah hari yang mana padanya azharallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun, Allah telah memenangkan pada hari ini Musa dan Bani Israel ke atas Fir'aun. Fanahnu nasumuh, maka kata orang Yahudi, kami pun berpuasa pada hari Ashura ta'zimanlah, kerana mengagungkan hari yang besar ini. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, nahnu awla bi Musa minkum, kami lebih berhak, lebih layak
untuk memuliakan Nabi Musa berbanding kamu, fa amara bisaumih, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura di awal Islam. 2657 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana ibnu Bashar wa Abu Bakr ibn Nafi' jami'an an Muhammad ibn Ja'far an Syu'bah an Abi Bishr bi hadzal isnad wa qala fasa'alahum an dhalik. 2658 wabi ilai, masih lagi berkenaan tentang Nabi bertanya kepada orang Yahudi kenapa mereka berpuasa pada 10 Muharram hari Ashura. Wabi ilaihi qala hadatsani ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub bin Abdullah bin Sa'id bin Jubair an Nabi an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, telah tiba di Madinah sewaktu berhijrah. Fawajadal Yahuda siyaman yawma Ashura, maka Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma hadzal yaumul ladzi tasumuna, apakah hari yang kamu wahai orang Yahudi berpuasa padanya? Qalu, maka orang Yahudi menjawab, hadza yaumun azim, hari Ashura 10 Muharram ini adalah hari yang agung. Anjallahu fihi, Allah telah menyelamatkan pada hari ini Musa dan kaumnya Bani Israel. Wa gharraka Fir'aun, dan Allah telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya pada hari Ashura. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa telah berpuasa pada hari Ashura syukra, sebagai tanda bersyukur. Fanahnu nasumuh, maka kami pun turut berpuasa, kata orang Yahudi Madinah. Maka Nabi SAW bila mendengar itu baginda bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, maka kami adalah lebih berhak wa aula dan lebih layak dengan Musa berbanding kamu. Fasamahu Rasulullah, maka Nabi mula berpuasa pada hari Ashura, wa amara bisiyamih, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Tapi sebenarnya Nabi dah puasa daripada Mekah lagi, seperti hadis-hadis yang sebelum ini. 2659 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Ayyub bi hadzal isnad illa annahu qala an Ibnu Sa'id bin Jubair lam yusammihi. 2660. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibn Numair qala hadatsana Abu Usamah an Abi Umais an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa, daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana yaumu Ashura, adalah hari Ashura 10 Muharram, yauman adalah hari yu'azzimuhul Yahud, yang diagungkan oleh orang Yahudi. Tattakhidhuhu ida, bahkan orang Yahudi menganggap hari Ashura sebagai hari perayaan. Kenapa? Kita dah sebut dalam hadis sebelum ini, yang mana ianya adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya. Maka pada awalnya Nabi Musa berpuasa pada hari Ashura sebagai tanda bersyukur. Maka orang Yahudi pun turut berpuasa sebagai mengagungkan hari yang besar tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sumuhu antum, maka kamu pun turutlah berpuasa. Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. 2661. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin al-Munzir qala hadatsana Ahmad bin Usama qala hadatsana Abu al-Umais qala akhbarani Qais fa dzakara bi hadzal isnad mithla wa zada qala Abu Usama fa haddatsani Sadaqah bin Abi Imran an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Musa, daripada sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana ahlu Khaybar, adalah orang-orang Yahudi Khaybar, yasumun, mereka berpuasa pada hari Ashura, yattakhizunahu, mereka menjadikan hari Ashura ida sebagai hari perayaan, wayulbisun, dan mereka memakaikan nisa'ahum, wanita-wanita mereka, fihi, pada hari Ashura, huliyahum, dengan perhiasan-perhiasan mereka, wasyaratahum, dan pakaian-pakaian cantik mereka. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada para sahabat, fasumuhu antum, maka kamu pun turutlah berpuasa pada hari Ashura. Riwayat 2662. Masih lagi berkenaan tentang puasa pada bulan Muharram. Hadis ini nak menerangkan Nabi mencari-cari ataupun mengambil berat puasa pada bulan Muharram. 2662. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Amr bin Naqid jami'an Sufyan qala Abu Bakr hadatsana Ibn Uyainah an Ubaidillah bin Abi Yazid sami'a bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
beliau telah wasuila an siyam yaumi Asyura. Abdullah bin Abbas telah ditanya tentang berpuasa pada hari Asyura. Faqala, maka Abdullah bin Abbas menjawab, ma alimtu, aku tidak tahu, anna Rasulullah, bahawa Nabi SAW sama yauman, pernah berpuasa pada suatu hari, yatlubu, yang baginda mencari-cari, fadlahu, kelebihan hari tersebut, alal ayyam, berbanding hari-hari yang lain, illa hadzal yaum, kecuali hari ini, iaitu hari Ashura. Wala syahran, dan tidaklah ada mana-mana bulan yang Nabi mencari-cari kelebihan berpuasa pada bulan tersebut, illa hadza syahr, kecuali bulan Muharram ini. Kecuali bulan Ramadan. Maksudnya Nabi SAW mencari-cari, menanti-nanti bila nak masuknya Ramadan supaya Nabi berpuasa. Tapi daripada sudut hari, Nabi akan mencari-cari, menanti-nanti untuk berpuasa pada hari Ashura. Maka sebenarnya bermula daripada hadis ini, sebelum ni kita dah terangkan, ada sahabat yang tak berpuasa pada hari Ashura. Puasa hari Ashura daripada sudut zahir ucapan Nabi adalah Nabi SAW tidak menekankan. Tapi bermula hadis ini, maka Imam Muslim nak menerangkan kepada kita bagaimana Nabi SAW mengambil penekanan untuk berpuasa pada hari Ashura. Cuma riwayat berikut, dua riwayat selepas ini, maka ada pandangan peribadi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya pandangan hari Ashura bukan 10 Muharram, sebaliknya 9 Muharram. Namun pandangan Abdullah bin Abbas tersebut berbeza dari pandangan majoriti para sahabat, maka sebab itu tidak diamalkan. 2663 lebih kurang sama, maka kita tak terjemahkan. Wa bihi la qala hadatsani Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Ubaidullah bin Abi Yazid fi hadzal isnad bimithli. 2664. Ini berkenaan tentang pandangan Abdullah bin Abbas. Beliau berpandangan hari Ashura adalah 9 Muharram. Majoriti para ulama dan para sahabat menyebut hari Ashura adalah 10 Muharram. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' bin al-Jarrah an Hajib bin Umar an al-Hakam bin al-A'raj qala intahaitu ila Ibn Abbas. Hakam bin A'raj berkata, aku telah tiba kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa huwa mutawassidun, dan beliau menjadikan bantal ridaahu, ridaknya, selendangnya, fi Zamzam, di sisi telaga Zamzam. Hadis yang berikut ini kita akan nampak fi Zamzam bermaksud di sisi telaga Zamzam. Faqultu lahu, maka Al-Hakam telah berkata kepada Abdullah bin Abbas, akhbirni, maklumkanlah daku, an sawmi Ashura, berkenaan puasa Ashura. Maka Abdullah bin Abbas berkata, idza ra'aita hilal al-Muharram, apabila kamu nampak anak bulan Muharram, fa'dud, maka kiralah, wa asbih yaumat tasi', dan berpuasalah kamu pada 9 Muharram. Maka menurut pandangan beliau, hari Ashura adalah 9 Muharram. Qultu, maka bertanya Al-Hakam, hakadha kana Muhammad yasumuh, adakah begini yang telah berpuasa padanya Nabi SAW? Maka Abdullah bin Abbas berkata, ya. Kata Imam An-Nawawi pada baris yang ketiga, hadza tasrihum min Ibni Abbas bi anna madhhabuh, ini adalah jelas daripada Abdullah bin Abbas bahawa pandangan beliau, anna Ashura, bahawa hari Ashura adalah 9 Muharram. Ini adalah pandangan Abdullah bin Abbas rahimahullah. Baris bawah, wa dhahaba jamaahirul ulama minas salaf, namun majoriti para ulama yang terdahulu dan kemudian menukilkan bahawa hari Ashura adalah 10 Muharram. Dan inilah pandangan Sa'id bin Musayyab, Hasanul Basri, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan juga para ulama yang lain. Maka ini adalah mufradat Abdullah bin Abbas, yang mana beliau berpandangan hari Ashura adalah 9 Muharram. 2665 kita tak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Muawiyah bin Amr qala hadatsana al-Hakam bin al-A'raj qala sa'altu Ibn Abbas wa huwa mutawassidun ridaahu inda Zamzam. Maka hadis ni lebih jelas berbanding hadis sebelum ini. Hadis sebelum ini menyebut fi Zamzam, di dalam Zamzam.
Maka maksud fi Zamzam adalah inda Zamzam, beliau sedang menjadikan bantal selendangnya di sisi telaga Zamzam dan beliau telah ditanya dengan puasa hari Ashura. An Sawmi Ashura bimisli hadis Haji bin Umar 2666. Wa bi ilayhi qala hadatsana Hasan bin Ali al-Hulwani qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala hadatsana Yahya bin Ayyub qala hadatsani Ismail ibnu Umayyah annahu sami'a Aba Ghatafan ibnu Tarif al-Murri yaqul sami'tu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hina sama Rasulullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Ashura, wa amara bisiyamih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat berpuasa pada hari Ashura. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innahu, sesungguhnya hari Ashura 10 Muharram, yaumun adalah hari yu'azzimuhul Yahud wan Nasara, diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW pun bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ, maka apabila datang tahun depan, insya-Allah dengan izin Allah, sumnal yaumat tasi', kita akan berpuasa pada 9 Muharram. Qala, berkata perawi, falam ya'til 'amul muqbil, maka tidaklah datang tahun depan, tahun berikut, kecuali Nabi SAW wafat. Maka Nabi ada menunjukkan keazaman untuk berpuasa pada 9 Muharram. Tapi Nabi tak puasa sebab kematian telah datang, baginda telah wafat. Riwayat berikut ini pun nak menunjukkan walaupun Nabi tak pernah berpuasa pada 9 Muharram, tetapi Nabi menunjukkan kesungguhan yang kalaulah Allah panjangkan usia baginda, maka Nabi nak berpuasa pada 9 Muharram supaya berbeza daripada orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka hanya berpuasa 10 Muharram sahaja. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabil, jika aku masih hidup pada tahun hadapan, la asumanna, Nabi menggunakan perkataan takkid, pasti dan pasti aku akan berpuasa At-Tasi' pada 9 Muharram. Fi riwayat Abi Bakar qala yakni yaum Ashura 2668. Wa bi ilai qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Hatim yakni ibn Ismail an Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin Al-Aqwa, daripada sahabat Nabi Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya beliau berkata, ba'atha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan rajulan, seorang sahabat, min Aslam, daripada kabilah Aslam, pada hari Ashura. Fa amarahu, maka Nabi telah menyuruh sahabat tersebut an yu'adzina, untuk membuat pengumuman finnas pada orang ramai, man kana lam yasum, barang siapa yang masih belum berpuasa, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana akal, dan barang siapa yang telah makan tak berpuasa, falyutimma siyamah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya sampai malam. Kena berhenti makan dan tak boleh makan. Namun pada baris yang terakhir, kata para ulama, maka hadis ini adalah wa hadzal nida'u kana qabla syar'i Ramadan. Ini adalah sebelum datangnya kewajipan Ramadan, maka Nabi menggalakkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Atiyah, cantiknya sini. Sini. Cantiknya sini. Nak bagi salam. Nak bagi salam. Tak tidur lagi, cantik. Nampak? Tunjuk. Beri salam semua. Assalamualaikum. Hai semua. Dah. Okey dah. Tak tidur lagi. Main apa tu? Riwayat 2669. Wabillahi, masih lagi ada lagi dua hadis terakhir untuk menghatamkan hadis-hadis berkenaan tentang puasa Ashura. Wabi ilayhi qala hadatsani Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi qala hadatsana Bishr ibn al-Mufaddal ibn Lahi qala hadatsana Khalid ibn Zakwan an Rubai' binti Muawiyah ibn Afra radhiyallahu anhuma qala, berkata Rubai' radhiyallahu taala anhuma, arsala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan ghadat Ashura, pada pagi Ashura, ila qural Ansar, ke perkampungan golongan Ansar, allati haulal Madinah, yang terletak di sekeliling Madinah. Maka Nabi membuat pengumuman, menghantar seseorang untuk membuat pengumuman, man kana asbaha sa'ima. Ini adalah
di awal Islam. Sebelum datangnya Ramadan, Nabi menekankan untuk berpuasa pada hari Ashura. Maka baginda bersabda, baginda menyuruh dibuat pengumuman, man asbaha saima, barang siapa yang berpagi dalam keadaan berpuasa, falyutimma saumah, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Wa man kana asbaha muftira, dan barang siapa berpagi dalam keadaan tidak berpuasa, falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan baqiyata yaumih, baki harinya dalam keadaan berpuasa. Hendaklah dia tidak makan dan minum. Maka ini di awal Islam. Fakunna ba'da dhalika nasumuh, dan adalah kami, kata Rubai', selepas daripada itu kami kerap berpuasa pada hari Ashura. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami menyuruh dan kami menggalakkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Minhum insya-Allah, daripada kalangan mereka dengan izin Allah. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami akan pergi ke masjid. Fa naj'alu lahumul lu'bah, maka kami menyediakan untuk anak-anak kami yang berpuasa mainan, minal aini, daripada as-suf, daripada bulu-bulu. Fa idza baka ahaduhum, apabila menangis salah seorang daripada mereka kerana nakkan makan, atainaha iyyahu indal iftar, maka kami akan berikan kepada anak-anak kami mainan tersebut sehinggalah waktu berbuka. Maka hadis ini Imam Muslim bawakan nak menunjukkan bagaimana para sahabat, mereka bukan sekadar berpuasa Ashura, tetapi mereka menyuruh anak-anak mereka yang masih kecil untuk berpuasa. Maka daripada sini datangnya dalil bahawa perlu untuk ditarbiyah, digalakkan daripada sebelum balik, walaupun belum jatuh hukum, untuk kita menggalakkan anak-anak kita yang masih kecil untuk berpuasa. Dan ini adalah dalilnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebab itu pada baris yang kedua sebelum habis tajuk, kata Imam Nawawi, wa fi hadzal hadis, hadis ini menjadi dalil tamrinus sibyan, digalakkan untuk mendidik kanak-kanak yang masih kecil untuk melakukan ketaatan, wa ta'widihim, membiasakan mereka dengan ibadah, walakinnahum laisu mukallafin, walaupun sebenarnya mereka masih lagi belum jatuh hukum, mereka masih lagi belum mukallaf, tapi digalakkan untuk mendidik sebagaimana para sahabat lakukan untuk anak-anak mereka berpuasa pada hari Ashura. 2670 lebih kurang sama, kita akan baca kecuali beberapa perkataan baru yang kita akan terjemahkan. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Yahya qala hadatsana Abu Ma'syar al-Attar ana Khalid bin Zakwan qala sa'altu Rubai' bin Muawidh an shaumi Ashura. Maka Abu Ma'syar al-Attar telah bertanya kepada Rubai' berkenaan tentang puasa Ashura. Maka Rubai' berkata, ba'atha Rasulullah rusulah, Nabi telah mengutuskan utusan-utusan baginda fi qural ansar, di perkampungan-perkampungan Ansar. Dan baki hadis adalah lebih kurang sama, cuma dalam riwayat ini disebutkan wa nasna'u lahum al-lu'bah, kami telah membuat mainan untuk anak-anak kami, minal ahini, daripada bulu-bulu, macam kapas dan seumpamanya. Fanadhabu bihi ma'ana, maka kami telah membawa anak-anak kami bersama dengan kami. Fa idza sa'aluna ta'am, bila mereka meminta kepada kami makanan, a'tainahumul lu'bah, maka kami berikan kepada mereka mainan, tulhihim, bertujuan untuk melekakan mereka, hatta yutimmu shaumahum, sehingga anak-anak kami yang masih kecil mereka sempurnakan puasa. Kadang-kala zaman kita, kalaulah kita tak biasakan begitu, anak-anak kita yang dah baligh, maka Ramadan pun tak puasa. Kerana tak biasa, maka dah baligh, Ramadan pun tak puasa. Sebab itu perlu daripada kecil dididik untuk berpuasa. Jangan tunggu nak baligh baru nak suruh. Dan dalam keadaan dia tak biasa, maka bagaimana dia nak mulakan? Sebab itu kadang-kala kalaulah sesuatu tak dibiasakan daripada kecil, kadang-kala ada yang sampai dewasa, dah besar, pada waktu itu tidak berpuasa. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita daripada melakukan sesuatu yang tak disukai oleh Allah, terutamanya puasa Ramadan. Riwayat 2671, hadis yang kita mula akan baca sekarang adalah berkenaan tentang pengharaman saumi yaumail aidain, berpuasa pada 2 hari raya. Berpuasa pada 1 Syawal, raya puasa, dan 10 Zulhijjah, raya haji. Hukumnya adalah haram
berdosa dan puasa tersebut tidak sah. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, waqad ajma'al ulama, dan para ulama telah bersepakat bahawa haram berpuasa pada 2 hari raya bikulli hal, pada apapun situasi dan keadaan. Haram hukumnya. Kemudian baris yang terakhir kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi menukilkan qala Syafi'i wal jumhur, Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menukilkan la yanaqidu, maka kalaulah seseorang itu berpuasa pun, maka puasanya pada waktu itu tidak diterima langsung. Bukan sekadar berdosa, puasa pun tak sah. Tak sah untuk berpuasa pada 2 hari raya, iaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jom kita baca riwayat 2671. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Ibn Shihab an Abi Ubaid maula bin Azhar annahu qala syahidtu al-Eid ma'a Umar bin Al-Khattab. Maka Abu Ubaid berkata, aku telah menghadiri hari raya bersama dengan Umar bin Khattab. Faja'a, maka Umar bin Khattab telah datang. Fasalla, beliau telah menunaikan solat raya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita dalil, maka sunnah solat raya dulu, barulah khutbah raya. Summan sarafa, kemudian beliau telah selesai solat raya. Beliau telah memberi salam. Fa khataban nas, maka Umar bin Khattab telah menyampaikan khutbah raya. Faqala, maka Umar bin Khattab berkata, inna hadzani, sesungguhnya 2 hari ini, naha Rasulullah, Nabi SAW telah melarang daripada berpuasa pada kedua hari ini. Apakah 2 hari yang Nabi larang puasa? Yaumu fitrikum, iaitu hari raya Idul Fitri, min siyamikum, selepas daripada kamu selesai puasa Ramadan. Wal akhar, dan yang kedua adalah yaumun ta'kuluna fihi min nusukikum, hari di mana kamu makan padanya daripada sembelihan korban kamu, iaitu raya haji. Maka sebenarnya ada total 5 hari yang para ulama sepakat haram untuk berpuasa padanya. Dalam tajuk ini adalah 2 hari, baki lagi 3 hari adalah hari-hari tasyrik yang akan datang pada muka surat sebelah. 2672. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an Muhammad bin Yahya bin Hibban an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an siyami yaumain, daripada berpuasa pada 2 hari, yaumil adha, iaitu berpuasa pada hari raya Idul Adha, wa yaumil fitr, dan berpuasa pada hari raya Idul Fitri. 2673. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Jarirun an Abdul Malik wa Ibn Umair an Qaza'ah an Abi Sa'id, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar sami'tu minhu hadithan, maka aku telah mendengar daripadanya satu hadis, fa'ajamani, dan hadis itu menakjubkan daku. Fakultu lahu, maka Qaza'ah bertanya kepada Abu Sa'id, anta sami'ta hadza min Rasulillah, adakah kamu wahai Abu Sa'id telah mendengar ini daripada Nabi? Maka Abu Sa'id berkata, fa'akulu, maka adakah aku akan mengatakan berkenaan tentang Nabi sesuatu malam asma' yang aku tak pernah dengar. Qala, Abu Sa'id berkata, sami'tuhu yaqul, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yasluhu siyam, tidak sah berpuasa. Kenapa? Nak habis dah lagi 3 hadis je. Boleh? Pergi main dengan kakak. La yasluhu siyam, tidak sah berpuasa fi yaumain, pada 2 hari. Maka apakah 2 hari tersebut? Nabi bersabda, yaumil adha wa yaumil fitri, raya puasa dan juga raya haji. Yaumil adha wa yaumil fitri min Ramadan. 2674. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Kamil al-Jahdari qala hadatsana Abdul Aziz bin al-Mukhtar qala hadatsana Amr bin Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang an siyami yaumain, daripada berpuasa pada 2 hari, yaumil fitri, iaitu raya puasa, wa yaumin nahri, dan raya haji. 2675. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi'an ibn Aun an Ziyad bin Jubair qala ja'a rajulun ila ibn Umar, telah datang seorang lelaki kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, faqala, maka beliau berkata, inni nazartu an asuma yauma, sesungguhnya aku telah bernazar untuk berpuasa pada satu hari. Fawafaqa, dan hari yang aku telah nazar tersebut telah bertepatan dengan Yaum Adha, hari raya haji 10 Zulhijjah.
Maka Abdullah bin Umar berkata, amarallahu ta'ala biwafa'in nadri. Allah telah memerintahkan untuk memenuhi nazar. Wa naha Rasulullah, sementara Nabi telah melarang daripada berpuasa pada hari ini. Maka tak sah berpuasa nazar walaupun nazar pada hari raya haji ataupun raya puasa. Raya puasa maksudnya 1 Syawal. Raya haji maksudnya adalah 10 Zulhijjah. Hadis yang terakhir untuk malam ini. Wa bi ilahi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Sa'd bin Sa'id qala akhbaratni Amratu an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an saumain, daripada berpuasa pada 2 hari, yaumil fitri iaitu raya puasa, wa yaumil adha dan juga raya haji. Maka tak boleh untuk berpuasa, haram dan tak sah untuk melakukan apa pun puasa pada 2 hari ini. Apakah lagi 3 hari? Minta maaf. Apakah lagi 3 hari yang diharamkan untuk berpuasa? Maka kita akan baca esok insya-Allah riwayat 2677. Kita jumpa lagi bila taufik oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.